pada minggu ini. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa dulu. Okey. Okey. Seminggu ni kita teruskan lagi dalam bab berkaitan berkaitan sukatan serakan yang tak terkumpul, data yang tak terkumpul. Okey, jadi minggu lepas kita dah buat dah pasal julat dengan julat antara kuartil kan. Lepas tu kita buat juga pasal plot kotak. Okey. So, kena ingatlah yang pasal tu. Okey, so hari ni first saya akan imbas dululah. Okey, saya akan imbas balik pasal yang kita belajar minggu lepas dulu sikit je, tapi tak kiranya tak buat revision dah lah. Kiranya yang homework tu je. So saya kalau dari segi homework pun kira macam soalan tu soalan senang. So saya percaya kalau korang faham apa yang saya ajar, korang boleh buat. Kalau korang buat pun, kalau korang cuba buat mesti korang dapat faham lah. Okey. Sekejap. Okey, saya share screen. Korang boleh buka kamera tak? Boleh buka kamera, senang saya nak interaksi. Sebab saya nampak korang faham ke, tak faham ke, atau blur ke, senang. Kalau saya nampak korang, saya nampak sebab saya, dia tak boleh, seeloknya saya buka satu device lah. Saya bercakap guna apa yang saya share screen tu kan. Kalau tak dia jadi lag, dia jadi lagging lah. Kalau sebab saya rasa macam apa saya cakap dengan apa yang saya tulis di skrin kadang-kadang tak sama. So tak naklah jadi macam tu. Okey, so jap. Yang suara saya ni boleh je dengar kan? Yeah. Okey. Okey, minggu lepas dah buat pasal julat dengan julat antara kuartil kan. Julat okey. Lepas tu julat antara kuartil. Julat antara kuartil ni ataupun kita kata interquartile range kan. Interquartile range. So kalau bahasa Inggerisnya interquartile range, so kita pendekkan, okey, saya sebut terus IQR je lah. IQR. Okey, so IQR ni, julat antara kuartil ni, kita nak kira dia ialah melalui Q3 tolak Q1 kan. Q3 tolak Q1. Kalau julat kita ambil nilai maksimum tolak nilai minimum, nilai yang paling kecil. Itu kita nak kira julat. Lepas tu yang kedua kita nak kira julat antara kuartil, kita cari Q2, lepas tu kita dapatkan Q1 dan Q3. Ambil Q3 tolak dengan Q1.
Kemudian kita buat juga plot kotak minggu lepas. Kita buat juga plot kotak minggu lepas. So plot kotak kita perlukan 5 maklumat untuk bina plot kotak ni. Iaitu apa dia? Siapa ingat? Maklumat apa yang kita perlukan untuk buat plot kotak? Hmm? Maklumat apa yang kita perlukan untuk buat plot kotak? Apa dia? Anyone boleh share? Ada siapa-siapa boleh share? Apa maklumat yang kita perlukan untuk buat plot kotak? Dengar ke suara saya? Apa dia? Siapa boleh share? Apa dia? Lima maklumat yang kita perlu untuk bina plot kotak. Plot kotak yang mana yang ni? Yang ada yang macam ni. Yang ni contohlah. Lepas tu ada skala kat bawah dia. Ha. Minimum dengan maksimum ya ke? Okey, nilai minimum dengan nilai maksimum. Lagi? Q3, Q2, Q1. Q1, Q2, Q3. Okey. So, plot kotak ni kita perlukan nilai minimum, nilai maksimum, Q1, 2 dan 3. Ah, ah, Okey. Contohlah. Sebagai contoh satu. Contoh kita ada data 30, 90, 35, 70, 35, 45, 75, 50, 40, 50, 30, 80, 55, 75, 35, 85, 60, 85, 60, 85. Ambillah satu lagi. 65. So ada berapa data kat sini? Saya tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kan? 19 data. Okey, 19 data. So, apa yang kita perlu buat dulu, kalau dia bagi data macam ni kan, data banyak-banyak, nombor banyak-banyak lah. So, nombor banyak-banyak ni, kita nak cari nilai minimum dengan nilai maksimum.
Tak ada masalah. Nilai minimum dengan maksimum maksudnya nombor yang paling kecil kan. Nombor yang paling besar. Okey, yang tu tak ada masalah lah. Nombor paling kecil, nombor besar. Kita tengok je lah. Paling kecil nombor berapa. Paling besar nombor berapa. Kan. Tapi kalau kita nak cari Q1, Q2, Q3 ni. Yang tu kita perlu susun dulu. Yang tu kita perlu susun dulu. Baru kita cari Q2 dia kat mana. Lepas tu 1 dan 3. Faham kan? So, susunlah kan. Okay, ni soalan ni dia bagi. So, kita susun. Apa nombor pertama? Apa nilai yang paling kecil? Kat sini. 30. 30. Okay, lagi. 30. 30. Okay, saya potong terus. Okay, lagi. 35. 35. 2 kali. 35. 35. Tiga Okay. kali. 35. 3 kali 35. Okay. Okay, 40. lagi. 40 kan. Okay. 45. 45. 50. 50. 50. 50. 55. 60. 55, 60. Mana 55 ni? 60. 65. 75. 65, 75. 65, 70 ke? 65, 70. 75. 75 juga. Lagi? 85. 85. 90. 80 ada. Okey. Cuba kira jap berapa. Tadi kita kata 19 data kan? Okey. Kalau 19 data, cek balik. Saya tulis tu cukup ke tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, cukup 19 data. Okey. So nak cari Q1, Q2, Q3 tu kita perlu cari Q2 dululah. Okey, Q2 ada 19 data. So kalau yang tengah-tengah nombor berapa? Nombor paling tengah. 19 bahagi 2. 19 bahagi 2, 9.5. Kan? So, awak cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.5. Adakah 55 kita kat tengah? So, kalau kat sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul lah. 9 sebelah kiri, 9 sebelah kanan. Lepas tu Q1 pula. Q1 nombor berapa? Tak dengar lah saya kata. 35.
35 jap. 35 lah. Q1. Q apa? Q3? Tujuh lima. 75. Okey, Q3 75. So dapatlah. Dapat nilai minimum. Okay, ni nilai minimum kita. Dan nilai maksimum kita 90 maksimum. So kita nak buat plot kotak. Plot kotak. First kali kita buat skala dulu. Okay, first kali buat skala. Skala kalau kita tengok data kita, 30 paling kecil 90. So kita boleh buat dalam skala tu lebih kurang 30, 40 macam ni lah. 60, 70, 80, 90. Okey lah kan 30. Kalau 35 pun kita boleh plot kat tengah ni. Adalah, kiranya ada dalam skala kita. Okey, lepas tu saya nak tekankan sebab ada pelajar hari tu dia tersilap faham nak buat. Jangan awak buat skala macam ni. Okey, jangan buat macam 30. Dia ikut data kat sini. 30, lepas tu 35. Dia tulis kat sini 35. Lepas tu 40. Dia ikut data kat sini lah maksud saya. Dia ikut data kat sini. Kalau data tu tiba-tiba ada 48, dia tulis 48. 72 ke, dia tulis ikut situ. So macam skala dia macam tak sama besar. So salah lah kalau yang tu. Kita buat skala sendiri cuma kena ikut betul lah. Kalau jarak dia 10 unit, so 10 jugalah. Kemudian awak buat Q1, Q2, Q3. Okey, buat yang tu dulu. Q1, tanda lah, tanda. Tanda Q1, Q2, Q3. So Q1 saya 35. So buat garis. 35, Q2 55 tengah ni. 6, 75, Q3 75. Okey, lepas tu buat kotak. Okey, yang ketiga buat tarik sungut. Tarik sungut ke nilai minimum dengan maksimum. Sungut tu maksudnya yang ni lah. Yang tanda ni. Ni panggil sungut. Lepas tu paling tinggi 90. Ni kita panggil sungut ni. Ni, yang ni. Ni kita panggil sungut. Garis tu lah, garis. Itu kita panggil sungut. So siaplah plot kotak kita. Macam tu lah. Okey. So itu plot kotak. Saya rasa tak ada masalah lah kalau korang boleh tahu Q1, Q2, Q3, insyaAllah boleh buat kotak. Okey, so untuk malam ni kita buat seterusnya iaitu mean, variance dan sesian piawai lah. Okey, untuk kita nak buat variance dengan sesian piawai tu, variance ni bahasa Melayunya variance. So bahasa Inggerisnya sama je, sebutan tu sama je, cuma ejaan je berbeza. Okey, lepas tu sisihan piawai. Sisihan piawai. So kena tahu jugalah bahasa Inggerisnya ialah standard deviation. Kena tahu juga bahasa Inggeris dia sebab nanti masuk U
Belajar balik benda yang sama. Ada standard deviation. Tak guna dah sisihan piawai. Dia guna standard deviation. Benda yang sama. Okey. Variance dengan standard deviation ni, kita nak buat dia, kita perlu cari mean. Perlu cari mean. Mean yang awak belajar purata-purata tu lah. Purata. Mean. Okay. So, untuk cari purata, formula purata ialah, okay, purata ni, mean, okay, sorry, mean ni, kita simbolkan sebagai macam ni bentuk mean. X, lepas tu ada bar kat atas. X bar. X bar tu maksudnya mean. Kalau awak nampak simbol X bar ni bermaksud dia nak cari mean. Dia nak cari mean. Soalan boleh kata cari mean, hitung mean, ataupun dia bagi X bar sama dengan 48. Cari variance. So awak tak faham apa benda X bar ni. Okay, itu adalah mean lah tu. So mean ni simbol mean. So untuk cari mean kita perlukan formula iaitu macam ni. Okay, ni simbol ni bermaksud hasil tambah. Sum of, summation of. Okay, ni simbol ni bermaksud hasil tambah X. Hasil tambah data. Macam itulah hasil tambah data. Dan N ni bermaksud bilangan data. Bilangan data ada berapa? 19 ke banyak 32 ke? Tu bilangan data lah. Okey, hasil tambah X tu hasil tambah data. Hasil tambah data. X ialah data. N tu mewakili bilangan. Okey. Itu untuk cari mean. Mean tu masa awak dah belajar masa form 2 dulu. Nak cari mean. Tapi masa form 2 tu dia tak keluar formula lagi. Tapi awak tahulah dia tambah semua. Lepas tu bahagi berapa dia ada. Masa tu tak ada formula lagi kan. Tapi dia just tambah semua. Bahagi dengan bilangan data. Benda yang samalah. Okey, tu nak cari mean. Lepas tu variance. Okey, variance ni simbol dia macam ni. Ni simbol dia. Okey, awak buat bulat tu keluarkan sikit. Macam tu. Tu variance. Variance ni dia ada kuasa 2. Variance ada kuasa 2. Okey, variance ni ada 2 formula. Okey, hasil tambah X tolak X bar. X tu maksudnya data tolak mean. Kuasa 2. Per dengan N. X tu data tolak mean. Data tolak mean kuasa 2. Setiap data tolak mean kuasa 2. Itu hasil tambah semua tu. Per dengan N. Okey. Atau kita boleh juga guna formula variance iaitu hasil tambah data kuasa 2. Hasil tambah data kuasa 2. Data kuasa 2 tambah semua. Per dengan N bilangan data tolak mean. Tolak X bar kuasa 2. Tolak mean kuasa 2. Okay, ni variance. Dan untuk satu lagi sisihan piawai kan. Sisihan piawai. Okey, sisihan piawai ni sama je dengan variance. Cumanya dia tak ada kuasa 2. So, bila tak ada kuasa 2 bermaksud dia punca kuasa lah. Punca kuasa variance. Punca kuasa variance lah. Okey, ataupun punca kuasa X bar, X tolak X bar. Punca kuasa yang tak ada je lah. Punca kuasa variance tadi.
Ni adalah formula dia lah. Yang ni yang kita akan guna pakai. Okey. So awak dah belajar pun dah belajar dah di sekolah pun tajuk ni kan. Okey, kalau dah belajar kita cuba cari variance. Kita cuba cari variance. Nak cari variance sesuatu soalan lah kan. Contohnya nombor 1 ni, satu set data diberi seperti yang berikut. Okey, jap. Kita bagi contoh dululah. Sebelum kita buat soalan, kita buat contoh dulu. Okey, contohnya dia bagi nombor sikit lah kan. Nombor sikit je. 3, 4, 5, 6. Okey, ada 5 je data. Okey, 5 je data. So, kalau soalan minta variance atau sesi hampir awal, okey, hitung variance. So, nak tahu variance, formula kita ada 2. Okey, so basically kita akan selalu guna yang ni. Selalu guna, tapi kalau certain kadang-kadang tu akan guna jugalah yang satu lagi tu. Akan guna juga. Cuma yang selalu kita gunanya yang ni. Ni variance. Ambil yang ni lah. So nak cari variance tu, hasil tambah X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. Okey, so yang ni X bar ni adalah mean kan. X bar tu mean. X bar tu mean. So nak cari variance, kita perlu cari mean dulu. Kan. Okey, so mean ataupun X bar. Okey, mean ataupun X bar kita ialah hasil tambah X, hasil tambah data per dengan N kan. Okey, so hasil tambah kita mana? Mana hasil tambah kita? Maksud kiranya data kita ialah 3, 4, 4, 5, 6 kan. So tambahkan semua tu. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Tambah je semua. Lepas tu per dengan berapa data kita ada? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, so tulis 5. Kena tulis sebiji macam ni. Kalau ada banyak 8 ke 10 ke, tulis satu-satu. Jangan awak kira. Contohlah. Okey, soalan ni 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dapat berapa? 22. 22 per 5 kan? 10, 17, 22 per 5. Okey. 22 per 5. So maksud saya kalau dalam exam, awak kena tunjukkan setiap nombor ni tambah-tambah macam ni. Markah tu akan berada dekat sini. Bukannya kat sini. Okey, kalau 22 per 5, bila awak tekan kalkulator, awak dapat 0 point something, 4.4. Kan? Okey, 4.4. So, markah tu dekat yang cara awak tulis satu-satu ni dengan yang akhir. Ni. Kalau awak tulis 2 ni, saya risau tak dapat markah lah. Saya risau tak dapat markah awak tulis. Maksudnya daripada data ni awak congak. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Lepas tu 22. Okey, awak pun tulis 22 per 5. Sama dengan 4.4. Okey. So tak boleh macam tu. Kena tunjukkan jalan pengiraan. Okey, jangan malas. Okey, kemudian bila dapat mean, kita nak cari variance kan? Okey, nak cari variance. Kira X
Ni variance equal to hasil tambah X kuasa 2. Okey, hasil tambah X kuasa 2 pun maksudnya yang ni lah nombor ni. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Ha. Ni kan dia tulis ni. Hasil tambah X kuasa 2. So setiap nombor ni kuasa 2 dekat dia. Okey. Per dengan apa? N. Bilangan data ada 5. So 5. Lepas tu tolak min. Tolak min. Min kita ialah 4.4. So tolak 4.4. Kuasa 2. Jangan lupa. Barulah dapat jawapan. So yang ni bolehlah kira 102 per 5 tolak 4.4 kuasa 2. Lepas tu masukkan dalam kalkulator 1.04. Ni adalah variance. So kalau soalan tanya sisihan piawai, awak punca kuasakan 1.02. Dapatlah 1.02. Faham? Okey. Sama jugalah kalau dia bagi jadual ke kan. Sekejap. Okey, sekarang cuba buat soalan yang nombor 1 dulu. Hitung variance dengan sisihan piawai. Okey, so saya tulis dekat sini formula lah. Okey, variance ialah punca kuasa, punca kuasa. Set hasil tambah X kuasa 2 per dengan N tolak min kuasa 2. So kena cari min dulu, lepas tu baru buat yang lain.
Wow, laju Aziz. Hmm. Okey, bagi yang dah siap, try buat nombor B. 1B, nampak tak tulisan dia? Dia kat bawah tu B tu. Hantar dulu jawapan yang A, baru kita buat B. Ha. Okey, Alwin dapat berapa variance? Atau min dulu. Okey, min dulu berapa dapat min? Alwin? 5. 5. 5? Okay. Ya. Min. 70.
Bukan. Min tu ialah hasil tambah semua. Hasil tambah semua per dengan bilangan data. Hasil tambah semua data tu. Hasil tambah semua data. Ni min kan? Min tu hasil tambah semua. Awak tambahkan semua ni. Okay, tambahkan semua. Lepas tu bahagi dengan berapa bilangan data ada ni. Lupa. Okay, cari dulu. Lapan. 8 betul. Okay, saya dah turn. Berapa variance? Variance 4. Okay, betul. Variance kena dapat 4. So, 4 sisihan piawai. Punca kuasa 4. So, dapatlah 2. Okay. So, nak kira dia macam ni lah. Ni min. Yang dekat sini min ni. X bar tu kira dia. X bar ialah. Okay, sekejap. Okay. Min tu ialah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah semua ni. Okay. Tambah semua ni awak dapat 8 lah. Okay. Tambah semua per dengan 9. So dapat 8. Okay. Tambah semua per dengan 9 dapat 8. Okay. Lepas tu nak cari yang atas ni. Ni formula kita kan. Okay, so kalau yang ni dia tunjukkan dalam pengenalan asing. Dia buat yang atas ni dulu. X kuasa 2 tapi dia kena tunjuk lah. Kalau dia tak tunjuk yang ni tak boleh. Terus dapat 612 tu tak boleh. Dia kena tunjukkan 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Kena tunjukkan benda tu. Nombor tu ada kuasa 2 tambah-tambah. Kena tunjukkan benda tu. Nombor ni. Okay. So dia tunjukkan benda ni. 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah ni. Okay. Per dengan N iaitu 9 tolak 8 kuasa 2 min kuasa 2. So dapat variance 4. Okay. Siapa yang salah? Baiki. Salah dekat mana tu? Kebiasaannya terlupa min. Tolak 8 kuasa 2 sepatutnya tapi buat tolak 8 sahaja. So salah. Okay, kena ingatlah. Tolak 8 kuasa 2. So variance dapat 4. Sisi hampir awal. Punca kuasa 4 dapat 2. Okay. Okay, seterusnya. Yang soalan B. Jika setiap cerapan ditambah dengan 2, hitung sisihan piawai baharu bagi set itu. Maksudnya setiap data tadi, setiap data yang kita ada tu ditambah dengan 2. Hitung sisihan piawai barulah. Yang lama kita dapat 2. So dia nak yang baru. Selepas setiap data tu ditambah dengan 2. Ni data kita kan, data asal. So setiap cerapan, setiap data ni ditambah dengan 2. So data baru kita dia jadi 5 tambah 2 jadi 7. 5 tambah 2 jadi 7. 8 tambah 2, 10. Jadi macam tu lah. 7, 7, 10, 12, 12.
dan seterusnya. Okey. Lepas tu, kemudian 7, 7, 10, 12, 12 ni, okey, ada berapa data tadi sepatutnya? Kiranya dia nak cari hitung sisi hampiawan yang baru kan? Okey, so sama je lah. Mean tadi, variance, sisi hampiawan. Kira step yang sama. Dia nak tahu sisi hampiawan yang terbaru. Okey, boleh kira. Awak tambahkan setiap data tu dengan 2. Ni jadi 7, 7, 10, 12, 12, 11, 11, 8. Ha. Loh Hani kan, awak dapat berapa mean dia? Dah kira ke? Dah kira ke lah? Tengah kira, okey. Kalau dah dapat jawapan, beritahu, okey?
Untuk min awak dapat berapa? So tambahkan semualah min kan. Okay, min awak tambahkan semua 7 tambah 7 tambah 10 tambah 12, 12, 12, 11, 11, 8 per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per dengan 9. So min tu awak akan dapat nilai 10. Min dapat nilai 10. Walaupun min dia berbeza dengan A tadi, tapi variance dengan sisi hampir awal kita dapat sama. Variance sisi hampir awal kita dapat sama. Maksudnya variance kita dapat 4 jugalah. Sisi hampir awal kita pun dapat 2 juga. Okay. Ni kalau min kita, walaupun min kita 10, kita tambahkan semua, kita dapat 10. Okey, lepas tu kita cari variance kita guna formula yang diberi. 7 kuasa 2, ambil yang barulah kiranya. Ambil yang baru. Jadi kita dapat 936 per dengan 9 tolak min, tolak 10 kuasa 2, so dapat 4. Sisi hampir awal pun dapat 2, sama dengan A tadi. Jadi maksudnya kalau soalan objektif lah kan, dia tanya apa yang berlaku kepada sisi hampir awal yang baru jika setiap data ditambah dengan 2, ditambah dengan 5 atau apa-apa nombor. Setiap data ditambah. Okay, so maksudnya kalau setiap data ditambah dengan nombor, okay, kiranya variance sisi hampir awal dia tidak berubah, kekal. Kena ingat situlah. Kalau setiap data ditambah, kata kunci dia setiap data, okay, kena ada setiap. Setiap data ditambah dengan 2, so sisi hampir awal dia tak berubah, kekal. Okay, mesti tak berubah. Okay, nanti awak kira mesti dapat jawapan yang samalah. Jadi soalan seterusnya, apakah kesan ke atas serakan taburan apabila setiap data ditukar secara seragam? Maksudnya setiap data ditukar secara seragam tu ialah data yang pertama tambah 2 kan, data yang kedua, ketiga pun tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan. So maksudnya seragam lah tu. Setiap data tu ditukar secara seragam, sama. Semua tambah 2. Dia tak ada yang tambah 2, tambah 5 kan, tak ada. Sama je tambah dia. So seragam. So dia tanya, apakah kesan ke atas serakan taburan? Okey, untuk serakan taburan ni, sebelum ni kita buat berdasarkan julat kan. Kita tengok pada julat. Julat besar maka serakan lebih terserak kan. Lepas tu kita tengok kepada IQR. Okay, tapi IQR saya tak jelaskan macam mana lagi. Lepas tu sekarang ni sisi hampir awal. Kita tengok pada sisi hampir awal pula. So kalau sisi hampir awal dekat sini, kalau setiap data ditukar secara seragam, maksudnya nilai dia tidak berubah. Nilai dia tidak berubah. Okay, nilai dia tidak berubah. So kalaulah berubah kan, so maksudnya kita katalah kesan ke atas serakan tu, kita bagi tahu pasal sisi hampir awal tu. Dia jadi macam mana? Bertambah ke? Berkurang ke? Jadi kita bagi tahu pasal tu lah. Sebab dia nak kesan ke atas serakan. Kalau dia spesifikkan data tu berkaitan pasal apa? Adakah pencapaian keputusan sekolah ke? Okey, nanti kita akan tengoklah. Kalau sisi hampir awal lebih besar, maksudnya pencapaian kurang memuaskan. Kalau sisi hampir awal lebih kecil, pencapaian lebih baik. Yang itulah nanti kita tengok yang tu. Okey. Seterusnya cuba buat nombor 2. 2A. Okey, 2A ni data dia ialah 47256. Cari variance dengan sisi hampir awal.
Okey, awak ambil data ni. Buat A. Lepas tu soalan B. Dia kata jika 20 ditambah kepada set data itu. Maksudnya dia kata 20 ditambah kepada set data itu. Maksudnya data terbaru ni. Okey, data yang lama ialah 47256. Ni data yang lama kan. Lepas tu kita kira lah variance dengan sisi yang piawai kan. Kira. Lepas tu soalan seterusnya ni, jika 20 ditambah kepada set data itu. Maksudnya kita tambah data. Faham tak? Kita tambah data. So kiranya data yang baru ni ialah 47256 dengan 20. Tambah lagi 1. Ikutlah dia nak tambah 1 ke tambah 2 ke kan. Okey, yang ni ditambah 1. So berapakah sisi yang piawai? Dan soalan C seterusnya soalan C tu dia akan tanyalah kesan kepada syarikat tu apa. Sisi yang piawai tu bertambah ke berkurang. Okey, boleh teruskan. Siap. Soalan A, teruskan soalan B.
Okey, soalan A, variance. Variance kita kira cari mean. So mean kita tambahkan semua per dengan ada 5 data. So per dengan 5 so dapat 4.8 lah. Dapat 4.8. Lepas tu nak kira variance. Nak kira variance hasil tambah kuasa 2. 4 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Tambah semua 130 per dengan 5 tolak min kuasa 2. Tolak 4.8 kuasa 2 lah. Okay, so dapat 2.96. Okay. Kemudian sisihan piawai. Punca kuasakan variance. Punca kuasakan variance so dapat 1.72. Okay, semua dapat jawapan yang sama. Untuk soalan B. Jika 20 ditambah kepada set data itu, hitung sisihan piawai. Okay, so maksudnya tambah semualah kan. Tambah, nak cari min tu kena tambah semua. So tambah semua ni, sekejap saya tunjuklah yang ni. Sebab sambil tu saya nak kira sekali. 4 tambah 7 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 20. Ni min. Per dengan 2, per dengan berapa? Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lah. Jangan per 5. Per dengan 6 sebab ada 6 data dah. Sekarang dah ada 6 data. So bahagi 6 lah. So dapat berapa yang ni? $7.33 cikgu. 7.33 Sebab ada yang Ya. dapat lah. Sebab tu saya nak kira sekejap. 47 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 20. 44 bahagi 6. 7.3. 7.33. Kalau macam ni lah kan. 7.3333. Awak ambil 2 lah. Janganlah ambil 1. Ambil 2 paling kurang. Paling kurang 2. Jangan ambil 1. Okay. So nak cari variance. Hasil tambah semua. Punca kuasa. 4 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Tambah 2 kuasa 2. Tambah 5 kuasa 2. Tambah 6 kuasa 2. Tambah 20 kuasa 2. Per dengan 6. Tolak dengan min 7.33 kuasa 2. 34.60. Betul ke? 34.60. 34.6 lah. Kalau siapa buat 7.3, dia dapat 35.04. Okey. Okey, kira betul lah. Betul. Cumanya macam kurang tepat. Sebab yang ni untuk yang first tadi 7.3333 kan. So ambil 2. Ambil 2. Jangan ambil 1. Okey. Betul. Jalan pengiraan awak betul. Cuma saya tak pastilah pemeriksa baik hati ke tak nak bagi markah ke tak kalau buat 1 titik perpuluhan tu. So ambil 2 lagi tepat. So jawapan untuk variance 34.6. So sisihan piawai
punca kuasa lah. 5.88 lagi tepat. Okey, soalan C. Apakah kesan? Kesan tu kiranya sisihan piawai bertambah. Itu je. Sisihan piawai bertambah. Okey, siap saya masuk ke soalan seterusnya. Okey, so yang ni kita kena ingat macam ni lah. Kalau kita tambah data, okey, macam yang ni kan. Jika satu pencilan ditambah kepada set data. Maksud pencilan tu okey, pencilan tu maksudnya data yang jauh daripada data nilai tu. Macam tadi kan nilai kita ialah 4, 7, 8 kan. Ni nilai kita 4, 7, 2, 5, 6. Tiba-tiba kita masukkan data yang jauh iaitu 20. Jauh nilai dia. So itu yang kita sebut sebagai pencilan. Data yang jauh daripada data yang lain. So bila kita masukkan data yang jauh daripada data yang lain, pencilan, kita masukkan satu pencilan, kiranya sisihan piawai dia akan bertambah. Sisihan piawai dia akan bertambah. Kalau soalan lagi, ada lagi soalan bawah dia lah kan. Contohlah, kalau soalan tu dia berkaitan pasal keputusan markah keputusan exam kan. Dia dia beritahu pasal markah keputusan exam. So kiranya kalau sisihan piawai kita makin kecil, kalau makin bertambah, kiranya dia jadi markah tu semakin kurang memuaskan lah, semakin tidak cemerlang maksudnya. Kalau sisihan piawai semakin kecil, kalau sisihan piawai makin kecil, maksudnya keputusan tu cemerlang lah. Macam tu. Contohlah kan, sebagai contoh real. Okey, contohlah dekat sekolah ni pelajar dia A B macam tu je. SPM ada A B je 100 orang ni. 99 orang ada A B C macam tu je. Tiba-tiba ada seorang pelajar ni tak tahulah masa exam mungkin dia blur kot, tiba-tiba lah kan dia blank ke macam mana, atau dia tak sihat ke kan, nak buat macam mana. So tiba-tiba dia dapat gagal. Yang lain pelajar lain dapat A B C. Tiba-tiba dia dapat gagal seorang ni. So maksudnya data dia tu jadi pencilan jauh daripada data yang lain. Kiranya sisihan piawai dia jadi makin besar. So result keputusan sekolah tu teruk dah lah. Jadi teruk. Macam itulah. Itulah realitinya. Okey, so pergi pada soalan seterusnya. Okey, so cuba buat soalan ni. Ni rajah di bawah ni. Amir dengan Chen dia nak hitung min dan sisihan piawai. So cari min dan sisihan piawai bagi Amir. Lepas tu min dan sisihan piawai bagi Chen. Buat A dulu.
Kalau siapa yang boleh buat B, boleh buat B terus. Kalau siapa tahu cara nak jawab B, boleh cuba jawab dulu.
Oops, sorry. Okey, soalan A, ni dia. Untuk soalan A, hitung min dengan sisian piawai Amir kan. Amir tu awak cari min, tambah je. Mungkin awak ada silap kira kot yang mana tak dapat sama jawapan tu. 68 tambah 73 tambah 88 tambah 76 tambah 75 per dengan 5. Okey, yang awak tulis ni dah betul dah kan? Awak tulis yang ni kira dapatlah 1 markah. Okey, so awak dapat dalam 1 markah tu. Walaupun jawapan akhir tak dapat, okey, so jalan kira tu dah dapat dah 1 markah. Semarkah 1 markah lagi. Okey. Lepas tu sisian piawai. Sisian piawai tu, okey, so awak tulis yang ni lah. 68 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Semua kuasa 2 per dengan 5 tolak dengan 76 kuasa 2. Betul. Okey. Sisian piawai. Okey, betul lah. Kita buat yang dekat dalam dulu kan. Okey, buat yang dekat dalam tu. Lepas tu jawapan dia tu awak punca
Okey, saya tiba-tiba terleh. Dia tadi saya dengar tak yang saya terangkan yang ni, lepas tu saya suruh buat soalan ni? Yang tu dah dengar kan? Okey. So, teruskan soalan nombor 2 lah. Dah ke nombor 2A? Michael, boleh ke? Boleh kira?
Sorry Michael, sebenarnya saya tak tahu nak sebutkan macam mana nama awak, Michael or Michelle Esther. Ha? Kalau boleh tolong sebutkan. Okey kan, dapat jawapan tu kan? Okey, Danish. Okey. Okey, untuk Raju dengan Salim ni min dia kita dapat untuk Raju dapat 6.5. Okey, 6.5 untuk Raju. Salim dapat 7. Okey, so sisihan piawai untuk Raju awak dapat 1.71. Betul, sama ke? Okey, kena 1.708. Ada juga yang dapat macam tu. Okey, kalau awak tekan kalkulator tu dapat poin panjang, okey bolehlah kiranya. 1.701. Okey, so diterimalah. Tapi cuba tengok balik. Ada salah kira tak dekat salah kalkulator ke, salah tulis nombor ke kan? Sebab jawapan kat sini 1.71. Lepas tu Salim dapat 1.91. So, pencapaian siapakah lebih konsisten? Lebih konsisten kena tengok kepada sisihan piawai yang lebih kecil. Lebih kecil, Raju lah. Raju kan. So, pencapaian Raju lebih konsisten kerana sisihan piawai dia lebih kecil. Okey.
So konklusinya dekat sini, okey. Sorry. Tak perasan. Ini okey tadi saya bagi tahu baliklah. Okey, tadi dapat jawapan yang ni, 1.71 pencapaian rajin lebih konsisten lah sebab CCP awal dia lebih kecil, okey? Tak ada masalah kan? Lepas tu, okey, yang apa yang kita dah belajar hari ni pasal nak buat blok kotak tadi. Lepas tu
Plot kotak. Lepas tu kita nak kira variance dengan sisian piawai. Okey. Lepas tu kiranya kita tengok kepada sisian piawai lah. Semakin kecil sisian piawai, semakin konsisten data. Semakin kecil sisian piawai, semakin konsisten data. Atau kalau data tu dia nak cakap pasal pencapaian konsisten ke, atau dia nak cakap markah lebih cemerlang ke, so kita ikut ayat dia lah, ikut ayat pada soalan. Okey, tapi yang lebih cemerlang, konsisten, yang lebih baik itu kiranya dia mempunyai sisian piawai yang lebih kecil lah. Okey. Okey, untuk yang ni, dua soalan ni saya bagi sebagai homework lah. Okey, saya bagi sebagai homework. Tapi saya nak terangkan juga cara nak jawab ni. Takut tak boleh nak jawab nanti. Okey, so ingat balik formula variance ialah yang ni kan. So yang saya highlight biru ni, yang ni adalah ni simbol hasil tambah. So dia ni adalah hasil tambah data lah. Data ada berapa? 5 data. So tambahkan 5 data tu. Okey, sorry. Hasil tambah tu, hasil tambah data kuasa 2. Hasil tambah data kuasa 2. Tapi kena data kuasa 2 dululah kan. Baru tambah semua kan. Okey. Lepas tu, lepas tu yang ni min. Okey, yang ni adalah min. Ni adalah min dan n ni ialah bilangan data, bilangan data kan. Okey, so kalau ikut daripada sini, kita baca soalan 1. Satu set data mengandungi 5 nombor. Ni kata kunci dia 5 nombor. So maksudnya apa dia kata tu? 5 nombor. So n dia lah 5. Hasil tambah 5 nombor itu, hasil tambah 5 nombor. Ni okay, kita tengoklah apa hasil tambah 5 nombor. Ialah 20 dan hasil tambah kuasa 2. Hasil tambah kuasa 2. Yang ni lah ni. Yang biru ni. Hasil tambah kuasa 2. 5 nombor tersebut. 125. So maksudnya, N kita ialah 5. Yang ni 125 ni ialah punca kuasa X kuasa 2 lah. 20 ni apa 20 ni? Okey. Untuk min kan. Min ni ialah X bar kuasa 2 sama dengan hasil tambah lah kan. Hasil tambah X, hasil tambah data. Hasil tambah data per dengan N. Yang ni adalah hasil tambah data. So maksudnya, kalau soalan 1 tu, hasil tambah tu ialah 20. 20 lah tu. So kalau kita nak cari min. Okey, min. So min hasil tambah data. 20 per dengan N. 5. 20 per 5 dapat min. Sisian piawai. Okey, masukkan semua. Okey, dapat cari A kan. Okey, lepas tu B. Okey, yang B. Sekejap. Okey, untuk soalan B. Satu nombor dikeluarkan daripada set data itu dan min-nya tidak berubah. Okey, tadi kita buat, ingat tak kita buat pencilan tu kita masukkan satu nombor kan. Sekarang ni satu nombor dikeluarkan. Lepas tu dia kata min dia tidak berubah. Maksudnya min tidak berubah tahu kita boleh guna min yang sama lah kan. Okey, kita guna min yang sama.
kita cari nilai bagi nombor itu. Kita cari nilai bagi nombor itu. Macam mana nak buat? Okey. Kiranya kita ada 5 nombor kan. Kita ada 5 nombor. So kita buang 1 jadi 4 lah kan. So kiranya kita ada bawah kita ada 4 je. Ada 4 je nombor. Lepas tu yang atas tu hasil tambah semua nombor ialah 20 kan. Kita buang 1 nombor. Tapi tak tahu nombor apa kan. Tulislah sebagai X ke tak tahu nombor berapa. Nyatakan sebagai X ke apa ke. Lepas tu kita sama dengan min lah. Sama dengan min. Min kita tidak berubah kan. Min kita dapat berapa daripada soalan yang first tadi. Daripada soalan A. Okay, lepas tu cari X. Okay, cari X. Okay, cari X. So, dapatlah nilai bagi nombor itu kan. Okay, fahamlah kan. Lepas tu cari variance pula. Untuk soalan yang kedua, cari variance. Sama juga. Kita dapat min dah kat situ. Kan, kita dapat min. So, hasil tambah nombor tu. Hasil tambah nombor, kita kena tolak lah 20. Dapat X tadi berapa? So, 20 tolak lah X tadi. Okay. Faham tak? 20 tolak X tadi. X tadi kan. Nombor tu. 20 hasil tambah nombor. Tolak dengan X yang kita dapat tu. So, kiranya hasil tambah sebuah nombor tu 20 tolak X. Okay. So, kita kira min. Min dia min yang sama, tidak berubah. So, kita cari hasil tambah kuasa 2 sempurna. Hasil tambah kuasa 2 sempurna tu kiranya sekejap. Okey, hasil tambah 2 sempurna tu kiranya yang ni kan. Yang ni kita per n variance ni tolak dengan min kuasa 2. So, hasil tambah ni kiranya dia tu ialah 125 yang asal tolak dengan yang nombor yang kita buang. Nombor yang kita buang kita dapat daripada kat sini kan. A ni kita dapat nilai dia kuasa 2 lah. Okay, kuasa 2. Lepas tu dapat variance. Okay. Okay, faham cuba buat. Lepas tu soalan yang nombor 2. Min, kalau tak faham, okay, kalau tak faham awak tanya dalam group Maths Form 4 tu. Okay, tanya dalam group, discuss. Discuss sama-sama korang. Saya silent je. Saya be silent. Okay. Korang discuss sama korang je. Lepas tu soalan nombor 2. Okay. Nombor 2 ni min bagi satu set data 8 integer. Kiranya ada 8 maklumat. Ada 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ada 8 data. Min dia ialah 9. So cari nilai K. So min kita. Yang ni min kita kan. Okay, min kita dia dah bagi 9. And kita dah ada 8 data, 8 integer. X kita, okay, awak tambahkan semua. Tambahkanlah. 2 tambah 12 tambah 7 tambah 2K tambah K tambah 3. Lepas tu, pindah-pindah cari K. Pindah-pindah cari K. Cuba buat. Lepas tu, dah dapat K, tak ada masalah dah lah. Dah tahu semua nombor. Cari variance. Okay, cari variance. Lepas tu, okay, setiap integer dalam set didarab dengan 2, kemudian ditolak dengan 3. Awak dah tahu kan? Okay, awak darab lah. Darab dengan 2, kemudian tolak 3. Cari min, cari variance yang baru. Okay? Ada soalan?
So hari ni hari Khamis, saya nak tengok hari Sabtu. Saya nak tengok homework ni hari Sabtu minggu ni. Okey, so itu sahaja untuk malam ni. Jangan lupa buat homework. Due date hari Sabtu. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, Cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ya, Terima kasih, Cikgu. Mahamin. Okey. Terima kasih, Cikgu.